Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. الحديث السادس والعشرون. Hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulami wa fi riwayatin yusbihu ala kulli sulami alaihi minan nasi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u. Dah kata tatlu'u bi dhammil lam. Dalam tu dia tulis tatlu'u dah. Silap sikit. Tatlu'u bi dhammil lam, dengan didhammahkan lam, dengan dibagi depankan lam. Tatlu'u fihi syamsu. Gitu baca dia. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina ithnaini sadaqatun wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fayahtamilu 'alayha yarfa'u aw tarfa'u lahu mata'ahu sadaqatun wal kalimatu tayyibatu sadaqatun wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqatun wa tumitul adha at-tariq sadaqatun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah al-arba'in an-nawawiyah hadis 40 yang dihimpun oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada malam ini insya-Allah kita masuk hadis yang ke-26. Kata Imam Nawawi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan
daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni namanya Abdurrahman bin Sakhra kalau tak silap. Kata setengahnya Abdullah bin Sakhra. Jadi terlupa nama dia sebenarnya nama apa, Abdurrahman ke Abdullah, kerana dia lebih suka dengan tasmiyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Hurairah, bapa anak kucing. Jadi Abu Hurairah ni orang yang paling banyak sekali riwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Abu Hurairah tidaklah termasuk di kalangan orang yang awal-awal masuk Islam, bahkan orang-orang yang kemudian tetapi oleh kerana juhud dia, bersungguh dia, juhdun dia, la ilaha illallah sayyiduna Muhammad Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina maulana Muhammadan wa-sallallahu والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف. Baik. Jadi ala ni zahirnya memberi makna wajib, tetapi bukan makna wajib sebenarnya. Bal huwa mandubun, bahkan makna ala di sini dengan makna sunat. Dan kesunatan dia tu seperti mana yang telah berkata oleh Abi Jamrah, kama qala Abu Jamrah bil istiqra'i min khariji, dengan periksa dalil-dalil yang di luar, la bi sirati, tidak dengan sirah lafaz. Jadi bukan dengan lafaz ala tu terus difaham dengan wajib. Memanglah kalau kebiasaannya ala tu menunjuk makna wajib, ilzam alaika, makna wajib atas engkau, tapi di sini dengan makna sunat. Tu nah, jadi sunat dengan wajib ni dua-dua perkara yang dituntut oleh syarak sana. Dua-dua tu sama dituntut oleh syarak. Tetapi tuntutan syarak dengan wajib tu dengan makna putus, talabul fi'li talaban jaziman. Mana syarak tuntut perbuat sebagai tuntut yang putus, tak dapat tidak, kena buat. Kalau tak buat, wa yu'aqabu ala tarkihi, dijanjikan seksa iqab akhirat kelak kerana kita meninggalkannya. Itu dia panggil wajib. Kalau sunat, al-mandub atau an-nadbu, kesunatan ni, perkara yang mandub, perkara yang sunat, bukan buat tak apa, tak buat tak apa, bukan gitu. Jangan kita faham sunat ni buat tak apa, tak buat tak apa, hak tu bukan sunat. Kalau buat tak apa, tak buat tak apa, itu dia panggil mubah, harus. Kalau sunat ni kena buat, talabul fi'li, syarak tuntut juga kita perbuat, tapi bi ghairi jazimin, dengan ketiadaan putus. Itu maksud gitu. Tak putus. Sekira-kiranya yusabu ala fi'lihi, dijanji pahala kerana kita mengerjakannya dengan ikhlas, wala yu'aqabu ala tarkihi, tapi tidak dijanji seksa iqab kerana kita meninggalkannya dengan sebab malah. Dengan sebab malah apa? Jangan pula kita tinggal tu dengan sebab kita mentahkir, ihanah, menghina-hina. Jangan. Sunat jah. Jangan itu. Itu menghina dia panggil. Itu berdosa dengan sebab menghina. Jangan kita menghina perkara sunat. Jadi perkara sunat ni bukan jah, tapi kita tak buat tu sebab kita malah, tak apa, tak berdosa, tak janji seksa. Jadi di sini alaihi di sini dengan makna sunat atasnya. Mana begitu makna? Jadi kullu sulami au yusbihu ala kulli sulami, berpagi-pagi di atas tiap-tiap tulang sendi kita. Bermula tiap-tiap tulang sendi, berpagi-pagi di atas tiap-tiap tulang sendi minan nasi, daripada manusia, ay min kulli wahidin minan nas, daripada tiap-tiap seorang daripada manusia, alaihi sunnah atasnya, atas tiap-tiap tulang sendi, sadaqatun, sedekah. Bila sendi kita ada berapa ada ni, tulang kita ada berapa,
Sunat sedekah. Apa sedekah? Syukran lillahi ta'ala, syukran lahu ta'ala, kerana syukur kepada Allah Ta'ala alaiha, di atas tulang-tulang sendi kita. Sebab apa kita syukur pada Allah Ta'ala di atas tulang-tulang sendi kita? Lianna tarqibaha al-'uzab wa salamataha min a'zamin ni'amillahi ta'ala. Kerana tersusunnya segala tulang-tulang sendi kita, dan selamatnya tulang-tulang kita ni ialah setengah daripada sebesar-besar nikmat daripada Allah Ta'ala ala abdihi, di atas hambanya Allah Ta'ala. Ini syarah dia. Maka bila gitu fayahtaj, maka berhajatlah, fayahtaj, maka berhajatlah kullu izami, oleh tiap-tiap daripada tulang, minha, daripadanya, ila sadaqatin anhu, kepada sedekah daripadanya, daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bi khususi, dengan khusus kita niat sedekah tu kerana apa? Syukur di atas tulang-tulang sendi kita. Kita sedekah tu niatnya khusus kerana tulang-tulang sendi kita ni Allah Ta'ala susung comel, molek, selamat, tidak patah, tidak hirup, tidak seteruk ke apa, boleh angkat tangan, boleh jalan pergi mari. Maka kita sedekah tu niatnya khusus. Liyutimma syukur, supaya sempurna syukur ala ni'matillah, di atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya sunat kita sedekah. Jadi tiap-tiap pagi, tiap-tiap hari ada tuntutan sedekah kerana tulang-tulang sendi kita. Jadi kita niat sedekah tu kan apa? Syukur di atas nikmat Allah Ta'ala menyusunkan tulang-tulang kita dan menyelamatkan tulang-tulang kita daripada patah, hirup ke apa. Maka itu hukumnya sunat. Itu sunat. Begitu. Tanda kata kita syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian Nabi kata lagi kulla yaumin. Macam dengan kulla. Jadi zarf mansub ala zarfiyah. Kulla yaumin, pada tiap-tiap hari Nabi kata. Tatlu'u fihi syamsu, yang terbitlah padanya pada tiap-tiap hari oleh matahari. Yang terbitlah padanya pada tiap-tiap hari tersebut oleh matahari. Ta'dilu, engkau berlaku adil, ay an ta'dila, bahawa berlaku adil engkau bainasnaini, di antara dua orang. Dua orang mana? Al-mutahakimaini, yang minta berhukum ke kedua-dua ni, au mutakhasimaini, atau dua-dua orang tadi itu saling bermusuh-musuhan, au mutahajiraini, ataupun kedua-dua orang itu saling berkelahi. Tu bila idza kana hakiman, apabila engkau tu seorang tuk hakim, tuk ngulu ke ni, tuk qadi ke, au muslihan, ataupun apabila seorang kamu tu ialah muslih, orang yang nak memperbaiki masyarakat. Apa kita kata tuk guru ke ustaz ke apa, yang nak baiki masyarakat. Maka setiap hari mu berlaku adil di antara dua orang yang saling minta hukum, atau saling bermusuhan, atau saling berkelahi. Apabila adalah mu tu seorang hakim, atau mu seorang yang nama islah, maka ketika itunya sadaqatun, ialah sedekah juga. Sedekah juga. Tu sedekah. Sedekah siapa?
alaihima sadaqatun ay alaihima, di atas kedua-dua orang tadi. Itu artinya orang yang memperbaiki orang yang mentarbiah orang yang nak memperelokkan manusia, itu hijab sedekah. Nah, hijab sedekah. Sebagaimana dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tuhan kata dalam Quran, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan fi katsirin min najwahum, di dalam banyak berbisik-bisik, bercakap-cakap mereka itu manusia. Tak ada kebaikan illa, melainkan ada kebaikannya apa? Man, mereka yang cakap banyak, tetapi amara bi sadaqatin, yang suruh orang dengan sedekah, au ma'rufin, ataupun orang cakap banyak tapi amara bi ma'rufin, suruh orang buat perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Au islahin bainan nas, ataupun dia cakap banyak tu untuk islah, untuk memperbaiki manusia, memperbaiki masyarakat. Maka kalau orang tu buat lagu tu, Tuhan kata, wa may yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah, siapa yang buat perbuatan tersebut kerana nak cari keredaan Allah, bukan nak cari keredaan manusia. Sebab orang suruh sedekah ni ada juga nak cari keuntungan dunia, kemewahan dunia. Dia suruh sedekah dia. Itu dia guna duit sedekah tu untuk kemewahan dunia dia. Tak jadilah tu. Dia suruh sedekah tadi itu kerana ibtigha amardatillah, kerana menuntuti, mencari keredaan daripada Allah Ta'ala. Ataupun suruh orang buat baik kerana nak suruh orang kata dia ni bagus, baik. Nak suruh orang kata dia ni juru, tok guru, orang soleh. Atau dia tarbiyah orang supaya jadi baik, supaya orang kata dia ni tok syekh, mursyid dan sebagainya. Tak jadi lagu tu. Niat orang tadi cakap banyak ada kebaikan tu jadi kebaikan apabila dia buat tu kerana nak cari redha Allah. Itu ayatnya, wa may yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah. Barang siapa yang memperbuat demikian itu kerana nak cari redha Allah, fasawfa yu'tihi ajran 'azima, maka selagi akan diberikan, diganjarkan akan dia akan balasan yang sangat besar. Jadi pagi-pagi kita menyelesaikan masalah orang. Masalah orang kampung, urusan orang kampung, ataupun apa saja, memperbaiki akhlak anak-anak muda kampung kita, buat program itu semua sadaqatun alai. Sedekah. Jadi kalau masjid buat program-program anak muda untuk dekat dengan masjid, masjid sedekah balik. Itu maksud itu. Itu lagu tu. Jadi orang sedekah ke masjid duit, masjid pula sedekah kepada orang kebaikan. Saling sedekah. Itu maksud itu. Tu bukan kata orang sedekah ke masjid, masjid simpan ke masjid. Ada juga masjid lagu tu. Orang sedekah ke masjid duit. Lepas tu tiap-tiap bulan berbangga umum kutipan berapa puluh ribu, berapa ratus ribu. Tak jadi tu. Apa tujuannya? Tak ada tujuan lagu tu. Lepas tu duk beku duit dalam bank itu. Tak jadi tu. Tapi bukan masjid kita masya-Allah dengan homestay ke apa, ada berlakon dengan tak apa, tempat orang apa, berah-berah ke apa, orang miskin susah gerobok rezeki dia. Macam-macam aktif, alhamdulillah. Buat pengajian, kuliah subuh, kuliah maghrib, alhamdulillah. Ada masjid dia cakap nak tipu duit
kuliah maghrib tak ada, kuliah subuh tak ada isi pengajian ilmu tak ada. Lepas tu tiap-tiap Jumaat bergerak tabung masjid orang mari sembahyang Jumaat. Nah, tokoh nak mari sembahyang Jumaat atas padang umur orang dalam kedai kopi ke kan. Jadi bila masjid tampung banyak, duit masuk banyak. Lepas tu apa program? Tak ada program untuk diumum setiap bulan. Alhamdulillah masjid kita berjaya mengumpul sebanyak 100,000, 200,000, sejuta pun ada, juta-juta pun ada. Dak gerak gimana? Lepas tu gunalah sikit molek ke Isra Mi'raj ke, guna sikit lah moreh-moreh ke bulan puasa. Lepas tu buat tukar makuk jambe. Sikit-sikit itu lah, takut habis duit. Weh lah, rugi lah betul. Nah, sepatutnya masjid boleh buat sedekah pula. Apa? Buat program-program yang boleh memperbaiki akhlak anak-anak muda di kawasan kampung masjid tu. Itu sedekah. Masjid sedekah pula. Nah, buat pengajian ke, buat apa, itu tandanya masjid sedekah pula pada orang. Itu sebab tengok Nabi sebut kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina itsnaini shadaqatun. Pada tiap-tiap hari yang terbitlah padanya pada tiap-tiap hari itu oleh matahari, ta'dilu ay an ta'dila, bahawa engkau berlaku adil di antara dua orang yang saling berminta hukuman atau saling bermasa muka atau saling berkelahi, berbalah, bergocok. Nah, idza kana hakiman, apabila adalah engkau tu seorang tu hakim, atau qadiyan atau qadi, atau muslihan atau seorang muslih. Muslih orang memperbaiki orang. Maka kita orang JK masjid ni memang muslih. Nah, memang muslih. Orang nak jadi JK masjid ni tak boleh kalau tak ada pemikiran nak muslih, nak islah. Kalau jadi soleh tu senang. Jadi soleh tu jadi baik seorang. Kalau soleh baik seorang tak sesuai nak jadi JK masjid. Nah, nak jadi EJK masjid, ketua kampung, wakil rakyat kau berapa ni, kena ada orang yang soleh dan muslih. Nah, dia tu baik, syarat dulu. Jangan dia muslih dia sendiri toleh, kau berat lah tu. Dia sendiri tu soleh, kemudian dia kena ada jiwa muslih. Apa? Dia nak memperbaiki juga orang lain, nak memperbaikkan juga orang lain, nak islah orang lain juga. Baru jadi. Sebab ada orang baik tapi dia tak suka nak baiki orang. Dia juruh dia, alim dia, lebay dia. Orang lain masyarakat ni jahat, kau rosak, kau nak masuk dengan aku ke apa, mampu gimung dah. Tak boleh lah tu. Tak jadi tu. Dia kena soleh dan dia kena muslih. Dia kena baik dan dia kena ada jiwa nak memperbaiki masyarakat, nak memperbaiki orang. Gitu. Tak boleh. Nah, jadi barulah ada orang panggil fikir pada umat. Fikir pada umat. Macam mana ni kalau kita tak sekat orang ni mengajar ni, teruk sangat ni. Mengajar karut tafsir Quran ikut kepala otak sendiri ni. Nahu tunggal langgar. Bila nahu tunggal langgar, makna jadi tunggal langgar. Benda hak ising dikata PE, berat kan? PE bina majhul pula tu. Bahaya. Man fassara al-Quran bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mentafsirkan Quran mengikut kepala otak dia sendiri, maka dia menyediakan tempat dalam api neraka. Berat tu. Maka sebab tu kita kena tahzir, kena bagi ingatan kepada orang ramai. Jangan duk mengaji orang lagu tu, jangan duk pergi hantar anak ke pondok orang lagu tu, bahaya tu. Tu dia tidak dapat memahamkan agama kepada anak awak kalau awak hantar pergi mengaji situ. Sebab bila kita dah nasihat molek-molek dah dengan cara baik, dia tak dengar juga. Dia masih berdegi, bergerak. Tak ada cara nak guna. Maka ketika tu wajib kena ngopak. Wajib kena ngopak.
Yang ngupah ni ada hak wajib. Ngupah ni asalnya hukum haram bi ijma'il ulama. Haram dengan ijma' ulama. Ghibah, iyyaka wal ghibah fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Jauhilah diri engkau, ai ba'id nafsak. Nah, iyyaka wal ghibah mana ai ba'id nafsaka 'anil ghibah. Jauhilah diri engkau, meninggalkan diri engkau daripada berbuat umpatan. Sebab umpah tu lebih teruk dosanya daripada berzina dengan pelacur. Tapi ada beberapa tempat. Kalau Syekh Abdul Qadir Mandili dalam kitab Penawar Bagi Hati, dia bila ada 6 tempat, 6 masalah harus mengumpah. Bahkan wajib mengumpah. Bahkan jadi wajib nak terkadang. Seumpama cerita pasal orang yang berfahaman sesat, seumpama Syiah, Wahabi ke, Qadiani ke, itu wajib kita kena tahzir, wajib kita kena umpah. Jangan pula bila orang kata, apa ni ustaz, duk buka aib orang. Aib ni ada hak wajib kena tutup. Haram kita sebar. Mana? Aib yang bersifat pribadi. Itu ingat baik. Aib ni ada 2. Aib yang bersifat pribadi, aib yang bersifat umum. Bersifat umum maknanya dosa dia buat tu berjerakit dengan orang lain. Maka aib yang bersifat pribadi ni haram kita buka. Man ayyara li akhihi dzambil lam yamut hatta ya'mala. Tidaklah mana-mana orang yang membuka aib saudaranya melainkan Allah akan membalaskan dia pula buat aib tersebut sebelum dia mati. Dia tak akan mati sehingga dia sendiri buat aib tersebut. Itu. Aib tu bersifat pribadi. Mana? Seumpama tak semaya. Dia tak jahit dengan orang tu. Tak puasa. Dia tak jahit dengan orang tu. Yuk, bahaya diri dia seorang. Semaya subuh lewat ke. Tu aib. Tapi diri dia tak berjakit dengan orang. Buka aurat, dedah aurat. Aib tu tak berjakit dengan orang, tak berbahaya kepada orang lain. Zina dengan pelacur, aib. Tapi tak jakit dengan orang lain. Tapi kalau progo bersiri, ni tak boleh ni. Peliwak, bahaya ni. Perasuah, itu tak boleh. Dia berjakit dengan orang ni. Masalahnya. Masalah ni berjakit dengan orang. Atau mengajar karut-marut. Mengajar tak mengajar dengan dinding. Yang mengajar dengan orang. Maknanya berjakit dengan orang, betul? Maka aib ni aib yang wajib disebar. Setelah mana dinasihat dengan secara baik. Nasihat molek dah. Pergi ngaji dulu. Jangan kecek lagu ni, tak kena ni. Kalau kita tak pasti, kita tanya dulu. Jangan kita mengajar benda kita tak pasti. Contoh, royak molek dah, tak dengar. Bukan dia lebih alim. Tak ada tok guru hak alim. Dia ni alim sekali. Supaya Habib Omar, supaya Habib Munzir. Cerita kelebihan ulama tu dia pun supaya tu, atau dia lebih pada tu lagi. Siap. Tak ngaji dia kan. Dapat mikrofon, beru ilmu ni. Beru gitu ya. Quran hadis mana, ayat mana, soalan ke apa tanya boleh jawab lah ke? Boleh lah karu. Boleh jawab sungguh karu. Ini bahaya ni. Ini aib lagu ni kita kena sebar. Wajib disebar supaya menjadi ingatan waspada orang ramai. Bahaya ni ngaji ni. Salah berat ngajar. Itu. Buat keluar hukum hakikat sikot dah. Siapa hak nikah hilik siap tak sah berlaku. Berat tu. Siapa nikah hilik siap tak sah berlaku. Dia tu qadhi ke? Jatuh hukum sah tak sah nikah kan? Sah nikah cuma tak mengikut aturan undang-undang syariat di Malaysia. Ni waktu bi hukum kau sekot dah. Bahaya. Maka ketika tu wajib diumpati, wajib didedahkan aib yang seperti itu. Sedekah supaya apa? Supaya orang jadi baik, supaya orang tinggal.
supaya orang tidak ikut ajaran-ajaran sesat, pemikiran-pemikiran yang menyeleweng, huraian-huraian yang salah dengan syariat. Itu lagu tu. Habis. Bukan semua aib tu haram kita sebar, dan bukan semuanya haram kita umpat. Ada tempat-tempat harus, bahkan wajib mengumpat. Ada tempat-tempat wajib disebarkan aib seperti itu, supaya orang tahu. Macam ajaran hadi apa tu, millah, ada hadi minallah, ada dalam YouTube ada. Wajib kita kena sebar. Sebar apa? Sebar keburukan dia. Duk salah dengan bini orang, peluk bini orang. Weh lah, tergamuk suami pun kata ni. Boleh. Jangan pula kita tak ni aib ni tak baik, kita sebar ni tutup. Pas tutup tak ada orang tahu. Kau ramai pengikut dia. Kau ramai beribu. Nak kata apa? Akhir-akhir hak palsu dianggap betul, hak dusta dianggap benar. Sila apa? Sila orang soleh yang tidak ada jiwa muslim. Sila orang yang baik tapi tak ada jiwa nak memperbaiki orang. Ya, biar kita soleh ada baik. Siap, habis. Wa tu'inu, atau perkataan ta'dil tadi. Wa an tu'ina, dan bahawa engkau tolongkan ar-rajula, akan seseorang. Ar-rajul tu bukan laki-laki saja, dia panggil babul iktifak, memada dengan sebut rajul tu perempuan pun masuk juga. Kita membantu seseorang, tak kira umum. Wa tu'inu wa an tu'ina, dan bahawa engkau bantukan akan seseorang fi dabbatihi, pada kenderaannya. Tak kira lah, nak naik kereta ke, nak naik motor ke. Fayahmilu alaiha, dalam kitab ada tulis fatahmilu. Fatahmilu. Fayahmilu. Fatahmilu. Fatahmilu alaiha, maka engkau tanggungkan di atasnya, di atas dabbah tadi. Mana engkau tanggungkan akan seorang tadi itu di atas kenderaan dia. Mana mu tolong dia naik kenderaan ke, atau kenderaan dia mampu tepi jalan, mu tolong untuk beki ke, ikutlah, mu tolong seorang. Au tarfa'u lahu mata'ahu, atau engkau angkatkan baginya, bagi seorang, mata'ahu, akan mata bendanya, bagai-bagai dia lah. Bagai-bagai seorang yang nak musafir, nak pergi jalan, mu pergi tolong angkat juga bagai-bagai dia, buh le bonek kereta, ikut. Jadi mu tolong seorang pada kenderaannya, maksudnya tolong angkat dia buh le kenderaan ke, ataupun tolong beki kenderaan dia ke, atau tolong bawa kenderaan dia ke, ya belaka tu, ya belaka maksud ni. Atau muakat barang dia buh le kenderaan ke, tolong jiran kita nak pergi Mekah ke, nak musafir jauh, kita pun tolong angkat barang-barang buh dalam bonek kereta dia. Itu kata Nabi, sadaqatun minka alaihi. Sadaqatun ay sadaqatun minka alaihi, sedekah daripada engkau ke atasnya, ke atas seseorang tadi hak mu tolong. Artinya di sini ta'awun, tolong menolong tu sendiri adalah sedekah. Tolong menolong, itu umumnya tolong menolong tu sedekah. Kita nak mari masjid, bawa motor, tengok dia mau jalan kaki, lambat ni, nak hujan dah, kita pun mari naik sekali. Atau ni kita naik kereta, tengok orang jalan kaki, nak tak bawa payung, nak hujan dah, mari naik sekali ni, kita sedekah lah tu jawab.
Sadaqatun ay minka alaihi, sedekah daripada engkau ke atas orang yang engkau tolong tadi tu. Itu maksud gitu dah. Jadi ta'awun tu sendiri adalah sedekah. Tapi ta'awun sini syaratnya di atas kebaikan. Nah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awunlah kalian, tolong-nolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa Allah. Kita tolong-nolong di atas kebaikan dan takwa Allah. Apa takwa Allah? Yang ikhlas kerana Allah kita tolong tu. Bukan nak harap orang puji kita baik hati ke juruh ke. Nah, tidak. Kita tolong orang itu kerana takwa Allah. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu tolong-menolong di atas dosa wal 'udwan, dan permusuhan. Jangan. Tu dah. Nampak nak jadi musuh ke gapo, kita tak payah tolong-menolong. Maka jangan kita tolong-menolong kalau dosa, kalau maksiat. Nak buat program-program maksiat, atau perkara yang melarang, melalaikan, atau perkara tersebut boleh menyebabkan bala, sebutir kampung, sebutir negeri tak duduk aman, maka ketika itu jangan kita tolong-menolong. Anak tu bukan sedekah. Tolong-menolong yang sedekah ni di atas kebaikan dan kerana Allah. Baik. Wal kalimatut thayyibatu, dan bermula segala kelimah-kelimah yang baik. Mana kelimah yang baik? Min nahwi zikrin wa du'ain lin nafsi wal ghairi. Kelimah-kelimah yang baik ni daripada seumpama zikir ke, doa ke untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Wasana'i bihaqqi, puji dengan sebenar ke. Wa salamin alaih, dan beri salam ke atas orang. Dan balas salam ke. Ya belaka tu. Dia belaka. Orang panggil apa? Kelimah yang baik. Assalamualaikum. Sedekah. Waalaikumsalam, sedekah juga. Sedekah juga. Ataupun berzikir, baca Quran ke, la ilaha illallah ke, subhanallah ke, ataupun doa, ya Allah, Allahumma rabbana, doa untuk diri kita ke, atau untuk orang lain ke, atau puji sebenar. Mana puji itu kena kepada perkara betul, tidak melampau-lampau. Kita puji perkara betul, itu pun kalimatut thayyibah. Tu. Nabi kata kelimah yang baik sadaqatun. Tu ialah sedekah. Sedekah daripada mana pula? Sadaqatun ay minhu ala nafsihi. Sedekah yang baik dari kerana kelimah tersebut di atas diri seorang. Sadaqatun ay minhu ala nafsihi. Daripada kelimah yang baik itu di atas dirinya seorang. Kenapa? Lima fihi min sururi sami'i. Kerana barang yang sabit pada kelimah-kelimah yang baik itu daripada seronok orang yang mendengar. Wajtima'il qulubi, dan rasa bersatu hati. Jadi bila kita sebut baik, kita beri salam, kita jawab salam, kita berzikir, kita berdoa untuk diri kita kebaikan dan untuk orang lain kebaikan, maka ketika itu sedekah. Sedekah apa? Sedekah daripada kelimah yang baik itu di atas diri seorang. Sebab apa? Sebab orang yang mendengar kalimah yang baik tadi itu, hati dia rasa seronok. Betul tak? Kita jumpa kita, mudah-mudahan kita dua jumpa di syurga akhirat pula. Keseronok tu. Orang dengar, amin ya Allah, amin. Okey, sedekah tu. Weh, luah sedekah ni. Kita duk gamak duit saja sedekah. Tak ada duit tak boleh sedekah. Duk kita jumpa. Berapa lagi ustaz? Tak cukup kata. Ada lagi tu. 300,000 nak pondok. Allah.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rezeki, nah Allah Ta'ala bagi jalan. Kau panggil seronok tu, kita buat amin berkat kali doa wajib ni, amin. Nah, istajib doa ana ya Allah. Doa perkenanlah permintaan kami ya Allah. Keseronok lagu tu. Orang kata tak ada duit tak tahu saya buat. Bukan lagu tu, cakap apa lagu tu. Nah, nak buat sangat, duit tak ada. Nah, ya kamu sedekah duit saja kali. Tak ada duit, kita sedekah kalimatut thayyibah. Kalimah-kalimah yang baik. Itu. Nah, sebab apa sedekah? Lima fihi min sururis sami'i wajtima'il qulub. Kerana ada pada kalimah yang baik itu daripada seronok para pendengar, telinga, habwai orang telinga dengar ni rasa seronok, hati tu rasa ijtima', rasa beripu, rasa dekat. Aku didoa oleh orang ni. Nah, aku dipuji baik oleh orang ni. Aku okay? Hati jadi gitu. Tidak khusumah, tidak ngata ni, tidak ngata. Tidak lagu tu. Tu tengok. Luahlah artinya sedekah ni, sangat luah. Nabi nak bagi kita supaya pandangan kita pada sedekah ni tidak hanya pada harta. Berarti orang seumpama Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ni sendiri, walaupun dia orang miskin, fakir, fuqara, ahlu suffah, maka dengan sebab dia dengar hadis Nabi ni, apa dia tak mampu bersedekah? Mampu. Dia boleh tolong orang, dia boleh memperbaiki orang sebab dia ada ilmu, dia ngaji. Nah, dia boleh islah orang, dia boleh mengajar kebaikan pada orang, dia boleh sebut baik pada orang. Ini sebagai sedekah. Nah, sedekah. Wa bi kulli khatwati, dan dengan tiap-tiap jejak langkah. Nah, khutwah ni maksudnya tapak kaki kita melangkah, itu khutwah. Wa bi kulli khatwati, dan dengan tiap-tiap langkahan kamu, tiap-tiap langkah, tiap-tiap jejak kaki kamu, tamsyiha, yang engkau jalankan dengan dia, dengan tiap-tiap jejak tapak kaki kamu tu, ila salati, kepada semaya. Tidak semaya saja, ikutlah. Nah, ini sebagai satu contoh. Ila salat, ila i'tikaf ko, ila tawaf ko, nah, ila ibadatil mardiyah ko, ikut. Apa sahaja, wa ghairi zalika min wujuhi ta'ati, daripada segala jalan-jalan kebaikan. Setiap langkah kamu nak menuju kepada ibadat, sama ada semaya ko, i'tikaf ko, tawaf ko, nak mengajar ko, nak mengaji ko, nak sedekah ko, sedekahun ialah sedekah juga. Tu. Nah, sedekah juga. Jadi kita mari masjid tak bawa duit gapo, langkah yang kita tu ialah sedekah. Sedekah tu. Nah, langkah yang kita tu ialah sedekah. Apatah lagi mari semaya, lepas tu ngaji pula. Hak tu masuk orang panggil janji khusus, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menjalani satu jalan untuk menuntuti ilmu agama, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menjalani satu jalan yaltamisu fihi ilman, supaya dapat tuntuklah dia pada menuntuti jalan tadi itu, yang menjalani satu jalan itu akan ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, nescaya mempermudahlah oleh Allah baginya pada jalannya ke syurga. Nah, tu tengok banyak kelebihan kalau kita tahu. Nah, tapi kalau kita tak tahu, kita rasa tak ada kelebihan gapo, mari mengaji, mari semua, mari semaya, pergi buat kebaikan, gotong royong, bersih kubur ke gapo, tak kira. Tu orang panggil qurbah belaka tu. Qurbah ila Allah.
perkara-perkara yang boleh mendekatkan hati kita kepada Allah. Maka ketika tu sedekah habis. Wa tumitul adha, dan membuang, wa tumitu bidhammi awwalihi wa fathihi. Boleh baca watamitu boleh, watumitu boleh, dengan dhammahkan awalnya ataupun fathahkan awalnya boleh. Watumitu boleh, watamitu pun boleh. Boleh dua-dua. Boleh dua-dua. Halo. Assalamualaikum. Bukan. Esteru, orang duk mengajar esteru boleh tu. Membuangkan al-adha, akan perkara yang menyakiti. Al-adha mana perkara kal qadari, wasyauki wa hajarin wa hayawanin, ikutlah gapo saja. At-tariqi, pada jalan. Wa tumitul adha at-tariqi, membuangkan perkara yang menyakiti pada jalan itu. Sadaqatun, ialah sedekah. Sedekah apa? Sedekah minhu ala nasi wal hayawani, sedekah daripada seorang yang membuang perkara yang menyakiti pada jalan tu di atas manusia dan binatang-binatang yang lain. Tu bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, orang panggil apa? Seringan-ringan cabang iman itu ialah membuang perkara yang menyakiti pada jalan. Kita tengok ada pokok tumbal ke ataupun ada barang jatuh ke yang menghalangi pada jalan, kita berhenti buang. Itu sedekah. Bahkan itu salah satu daripada cabang iman yang paling ringan. Tapi hak ni pun payah nak buat. Payah nak buat. Kita kalau lalu tak apa, kereta kita selamat, janji hak kita yang selamat, hak orang lain biar pecah tayar kau apa. Tu. Sepatutnya tak gitulah. Ini bahaya ni orang. Kita pun berhenti depan sikit. Tolong dia alih, tolong dia buat. Maka tu adalah sedekah. Habis sedekah kita kepada manusia dan hayawan yang lain. Habis itu. Kemudian kata dianya rawahul Bukhariyu, meriwayatlah akan ini hadis oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari sebut dalam kitabul jihad, fi sulhi wal jihad, dalam kitabul sulhi wal jihad. Wa Muslim, wa Muslimun, dan meriwayat oleh Imam Muslim juga. Tapi Imam Muslim dia riwayat dengan beberapa lafaz yang agak berbeza. Antara lainnya hak mula-mula yusbihu ala kulli sulami, itu yang diriwayat oleh Imam Muslim. Lalu ada tambahan lagi, fa kullu tasbihihi sadaqatun wa kullu tahmidihi sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun. Itu riwayat yang ditambah yang agak berbeza daripada hak Imam Bukhari. Jadi hak Imam Muslim dia agak beza sikit. Yusbihu ala kulli sulami min ahadikum sadaqatun. Fa kullu tasbihihi sadaqatun wa kullu tahmidihi sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun. Itu ditambah situ. Habislah. Kemudian insya-Allah kita masuk pula nanti al haditsus sabi'u wal 20, hadis yang ke-27, anin Nawas bin Sim'ana anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al birru husnul khuluqi. Betul? Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayya tali'a alaihi an-nas. Wallahu a'lam. Ini kaedah ni ialah kaedah bagi orang yang duduk di nafsu lawamah. Ini hadis lagi yang kita akan baca. Hadis yang kita akan baca ni
sesuai ataupun untuk konteksnya bagi orang yang duduk di nafsu lawamah. Tapi nafsu nafsu amarah memang dah nah bahkan dia bangga nak buat kejahatan yang dia buat, masyhur ke orang, tak malu ke apa. Sebab Nabi kata apa ni, kejahatan itu wakarihta, dan bencilah engkau ayat tali'a alaihin nasu, bahawa dilihatkan di atasnya oleh manusia, maka tu kejahatan. Nah, jadi kalau orang hak jahat, orang hak nafsu amarah, dia tak benci, dia suka. Tidak awak program sini. Memang, dia bangga dia ada dia. Memang saya perokok, saya samseng, saya dia sahu dia ni jahat, buat jahat. Tu tak jadi tu. Jadi kita sambung semula pula insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.